Selamat pagi dan salam sejahtera kepada murid-murid Dua Kuning. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Okey, selamat pagi. Okey, selamat pagi. Okey, bersama lagi dengan Cikgu E pada kelas RBT hari ini. Baik. Sebelum tu, cikgu nak tanya, adakah murid-murid semua sudah makan? Sudah cikgu. Okey, sudah makan Okey, bagus. Cikgu pun baru saja selesai makan sarapan kat kantin tadi. Okey. Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan ceria, sihat, gembira dan rajin-rajinlah ya. Okey. Cikgu nak share slide. Yes. Okey. Kita imbas kembalilah kelas yang semalam. Semalam Haikal ada tak semalam? Ke Haikal baru masuk hari ni? Dia baru masuk semalam. Oh, dia baru masuk semalam lah. Okey. Kalau macam tu, selamat datang ya Haikal ke SMK Sungai Udang. Cikgu doakan Haikal jadi murid yang rajin, yang baik. Dan cikgu doakan Dua Kuning semua berjaya dalam akademik dan juga kokurikulum ya. Okey, mari kita imbas kembali. Okey, untuk pengetahuan Haikal, subjek RBT telah pun kita belajar. Cikgu ajarlah dalam topik 2.6.4. Okey, dalam bab 2 aplikasi teknologi, kita masih lagi dalam subjek topik reka bentuk makanan ya. Okey, semalam kita telah pun belajar pada topik 2.6.4 iaitu melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pengurusan makanan ya, pembungkusan makanan. Okey, baik. Seperti biasa, maklumat yang perlu kita ada pada lakaran adalah bahan yang digunakan, elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk dan dimensi ya. Okey. Semalam kita telah belajar elemen reka bentuk. Okey. Untuk pengetahuan murid, elemen reka bentuk adalah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Okey. Cikgu percaya pada tahun lepas murid telah pun belajar juga elemen reka bentuk ya di RBT tingkatan 1 lah, tak silap cikgu bab 1. Murid-murid pun telah belajarlah. Jadi elemen-elemen yang terdapat pada elemen reka bentuk adalah garisan, rupa, bentuk, warna, nilai. Selain nilai ada ruang, saiz, tekstur ya. Dan juga itulah antara contoh-contoh ya elemen reka bentuk. Okey. Ini adalah latihan yang cikgu berikan semalam. Okey, kalau murid-murid sudah siap, cikgu ingin mengucapkan tahniah, jutaan tahniah dan syabas. Tapi bagi murid yang belum siap, tidak mengapa, masih ada masa lagi. Pada petang ini, hari ini cikgu akan bagi jawapannya lah. Okey. Itu adalah sebagai orang kata latihan pengukuhan lah, ataupun sebagai ulang kaji lah kepada murid-murid ya. Okey murid-murid, adakah kamu sudah bersedia untuk topik hari ini? Sudah cikgu. Sudah. Bagus. Ya. Jawapan yang semangat. Terbaik. Okey. Kalau begitu, kalau sudah, mari kita mulakan lah. Ya, topik hari ini iaitu kita teruskan. Sebab semalam kita belajar elemen reka bentuk. Jadi hari ini kita akan belajar prinsip reka bentuk. Masih lagi dalam 2.6.4 ya. Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey. Cikgu nak murid-murid lihat pada muka surat 155 ya. 155. Sudah? Murid-murid sudah buka? Sudah. Okey, bagus. Okey, memandangkan Haikal sudah buka. Okey, cikgu nak Haikal tolong bacakan slide tersebut. Yang konsep digunakan tu. Konsep digunakan. Ya, baca semua tu.
Haikal nampak tak slide tu? Nampak kan? Cikgu Yang besar. mana cikgu? Cikgu besarkan sikit. Slide dekat Google Meet ni nampak tak? Yang 2.6.4 prinsip reka bentuk. Slide Google Meet ni nampak tak gambar slide ni? Nampak cikgu, nampak. Okey, kalau nampak tolong bacakan. Konsep digunakan untuk susunan elemen bagi bagi jadikan satu struktur objek struktur yang objek berkesan, berkesan, bermutu dan menarik. bermutu dan menarik. Okey, baik. Terima kasih Haikal. Okey, kita lihatnya. Okey, sama-sama. Okey, kita lihat apakah maksud bagi prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk maksudnya konsep yang digunakan untuk susun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Okey, sebab elemen adalah perkara yang dapat tolong atau bantukan zahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Manakala bagi prinsip pula, ia adalah satu konsep untuk susunkan elemen-elemen seperti garisan, rupa, bentuk, warna ya, sebagai contohnya untuk jadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Okey, setakat ni murid-murid boleh faham? Boleh. 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 Boleh cikgu. Okey, bagus. Terbaik murid-murid dua kuning. Cikgu rasa gembira kerana kamu boleh faham penerangan cikgu ya. Okey, untuk info yang tambahan, maklumat tambahan, prinsip reka bentuk akan membantu mereka membuat ketentuan bagaimana untuk menggunakan elemen-elemen reka bentuk dalam membuat reka bentuk dan pembungkusan makanan. Ya, di muka surat 155 info ekstra. Okey. Murid-murid nanti boleh bacalah ya. Okey, kalau begitu kita teruskan pada prinsip pertama reka bentuk. Okey. Sebelum kita ke prinsip pertama, okey, sukar cikgu untuk memberikan satu kata-kata semangat kepada dua kuning lah. Okey. Fikirkan fikiran anda menentukan tindakan anda. Jadi tindakan anda menentukan tabiat anda. Tabiat anda akan menentukan kehidupan anda. Okey, apa yang murid faham maksud di sini? Dia kata fikiran, mindset kita akan tentukan tindakan kita. Apabila kita punya tindakan telah pun berlaku, maka ia akan menentukan tabiat kita. Apabila tabiat kita dah pun berubah jadi lebih baik, maka kehidupan kita pun akan jadi lebih baik. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Apabila murid-murid ya, cikgu telah pesan sila masuk kelas Google Meet kerana cikgu buat di kelas secara Google Meet, maka murid-murid akan fikir, okey, besok ada pun kelas Google Meet. Maka pada keesokan hari, murid-murid pun masuklah kelas Google Meet bersama cikgu. Maknanya tindakan telah menentukan tabiat anda. Okey, murid-murid masuk telah memberikan respon yang baik, kerjasama yang baik, maka akan mengubahkan kehidupan murid-murid menjadi lebih baik. Itulah maksudnya. Okey? Boleh setakat ni? Atika boleh? Atika? Nurul Atika, Khairina. Ya cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Haikal pun boleh ya? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kalau macam tu cikgu sekarang nak dengar suara Atika lah. Atika bacakan keseimbangan tu. Boleh? Cikgu dah besarkan dah ni. Okey, cuba baca keseimbangan. Keseimbangan. Satu konsep Fizik yang menekankan kesamaan berat dan tumpuan pada bentuk simetri. Okey, lepas tu susunan dia. Susunan biasa itu seimbang membuat reka bentuk.
pembungkusannya. Okey, baik. Terima kasih Kairina. Ke Atika? Atika lah Terima cikgu. kasih Atika. Itulah cikgu pun sudah pening. Okey, baik. Keseimbangan, okey. Maksud di sini, okey, murid-murid lihat di contoh gambar tu, rama-rama butterfly. Maknanya dia adalah satu objek yang berbentuk simetri. Maknanya apabila belah kiri pun ada kepak yang sama, manakala yang kanan pun kepak yang sama. Ini adalah digelarkan prinsip keseimbangan, balance ya. Kita kata balance. Maknanya kena ada sama rata lah. Okey, selain rama-rama burung ya, burung merbuk sebagai contohnya ya. Okey, tapi kalau pada reka bentuk makanan, maksud dia di inilah bahagian makanan ya, di pembungkusan dia ya. Maknanya apabila belah kiri dan kanan pun dapat warna ya, bentuk yang seimbang, yang berbentuk simetri ya. Cikgu percaya murid-murid pun telah belajar pada tahun lepas lah, tingkatan 1. Jadi topik pada hari ini kita sebagai ulang kaji lah, kita remind balik. Tapi kita akan menggunakan prinsip dan elemen ni kepada reka bentuk makanan dan pembungkusannya. Okey, kita lihat seterusnya. Tadi Atika sudah baca kan? Sekarang cikgu nak Khairina pula baca. Kontras ya. Kontras. Ya, betul. Pelbagai elemen yang berlawanan bagi berikan impak lebih jelas kepada objek. Ya, betul. Ia dicapai melalui gunakan teks, warna, kedudukan elemen. Fungsinya untuk tarik perhatian, beri fokus dan elak bosan. Okey, baik. Terima kasih Khairina. Okey, kontras ya. Kontras merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan berikan impak lebih jelas kepada objek. Ya. Kontras ni fungsi dia adalah untuk menarik perhatian, dia berikan fokus dan elakkan kebosanan ya. Dan kontras juga boleh dicapai melalui penggunaan teks, warna dan kedudukan elemen. Okey, kalau lihat di gambar yang cikgu berikan tu, itu adalah antara contoh kontras dari segi warna. Maknanya kita lihat gambar tersebut nampak menarik dan tak akan cepat bosan lah. Ya, akan menarik perhatian kita, menarik minat kita. Jadi sebagai pereka bentuk makanan, maka makanan yang kita hasilkan serta pembungkusan yang kita hasilkan mestilah perlu menarik agar dapat menarik minat dan perhatian kepada para pelanggan. Okey, sebagai contohnya murid-murid kalau pergi konsep ya, pergi shopping ya, pergi mana-mana lah, kedai buncit ke, kalau nak beli makanan kan, mesti dia punya apa orang kata design dia ya, dia punya lakaran, dia punya corak, semua lawa-lawa. Semua kita lihat wah macam nak beli nak makan. Itulah maksud kontras ya. Sebab setakat ni cikgu rasa cikgu tak pernah jumpa kot pembungkusan makanan yang tengok macam tak nak belilah, bosan lah, tak ada lagi. Semua lawa-lawa setakat ni ya. Sebab apa? Nak tarik perhatian kita untuk beli dan mencuba makanan yang dijual. Baik, seterusnya. Okey. Haikal pula. Pengulangan. Yes. Pengulangan. Tumpuan pergerakan yang dihasilkan diletakkan ke satu elemen yang berulang-ulang. Okey, baik. Dan ia bermaksud elemen yang sama dan serupa secara kembali dalam makanan sama ada dalam saiz yang serupa atau tidak. Okey, baik. Terima kasih Haikal. Okey, baik. Pengulangan, prinsip pengulangan ya. Ia rujuk kepada tumpuan pergerakan yang dihasilkan melalui peletakan sesuatu elemen yang berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Repeat, orang putih kata repeat. Dan ia bermaksud
menggunakan elemen yang sama ataupun serupa secara berulang kali lah dalam reka bentuk makanan yang sama ada dalam saiz yang serupa ataupun tidak. Okey. Murid-murid boleh nampak tak kek ni? Kek. Boleh nampak tak kek tu? Cikgu dah besarkan kek ni. Okey, inilah gambar kek ya. Perasan tak kek yang bahagian bawah tu? Ada putih, coklat, putih, coklat, putih, coklat. Boleh nampak? Murid nampak tak? Kek Nampak cikgu. bawah dia kan? Nampak kan? Itulah panggil pengulangan. Dia ulang nampak, dia putih, coklat, putih, coklat, putih, coklat. Dia tak ada putih, coklat, merah, oranye, hijau. Itu bukan pengulangan. Itu salah inilah maksud pengulangan. Kalau tengok dekat muka surat 155 yang gambar kek itu pun sama nampak. Pink, hitam, pink, hitam, pink, hitam. Itulah maksud pengulangan. Jadi pengulangan ni agar dia lebih nampak walaupun dalam simple, mudah, tapi dia menarik jugalah. Menarik perhatian dan orang kata apa, cantik lah ya, memberikan kecantikan lah, lawa terhadap hasil reka bentuk makanan dan pembungkusan. Okey. Seterusnya keringkasannya. Okey, kalau keringkasan menapiskan mana-mana elemen yang tak perlu dan hanya kekalkan elemen yang penting saja ya. Dan prinsip ni akan tonjolkan lagi reka bentuk makanan dan pembungkusannya. Okey, maksud di sini ya, pembungkusan ataupun makanan yang simple. Ya, dia simple, dia mudah. Dia tak payah, tak perlu berbagai jenis bahan-bahan, tak payah. Ya, dia hanya perlu tengok sebagai contohnya ya, hasil rekaan kotak tu, kotak untuk pembungkusan makanan. Dia hanya perlu kotak dan nama-nama je, nama dan logo je, dah cukup. Tak payah banyak-banyak. Nanti banyak orang kata sahu. Apa kepala ni runsing. Apa pasal banyak sangat. Ya? Tulisan banyak sangat, gambar print tengok. Jadi tak payah, dia mudah je. Sebab tu dipanggil keringkasan. Makanan pun sama. Makanan tu kalau simple, tak perlu banyak bahan. Kalau kita pandai masak simple-simple pun sedap dah. Itulah maksud keringkasan. Okey, seterusnya pergerakan ya. Pergerakan ia merujuk tindakan aliran yang memimpin pandangan mata dan perasaan terhadap sesuatu ya. Dan tindakan atau arah ia berdasarkan sudut pandangan mata pada hasil reka bentuk. Okey, siapa nak masuk tu? Mana pergi? Okey, tak apa. Tadi tu iklan. Okey, kembali daripada iklan. Okey, tindakan atau arah berdasarkan sudut pandangan mata pada hasil reka bentuk. Ya, pergerakan, nampak tu, pergerakan ya. Dan aplikasi prinsip ini dapat mewujudkan suasana tertentu selain timbulkan daya tarikan dan kesan visual lebih realistik ya, pergerakan. Okey, kalau murid-murid lihat dekat gambar tu, itulah maksud prinsip pergerakan ya. Cikgu percaya di pendidikan seni visual pun murid telah belajarlah prinsip dan elemen reka bentuk ya. Okey, seterusnya kita lihat pada penekanan. Penekanan maknanya tumpuan. Ia tekan untuk jadi tumpuan ya. Penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dicadangkan. Dan ia menonjolkan sesuatu unsur dalam karya grafik yang boleh tarik perhatian ya. Seperti makanan yang dihasilkan untuk sesuatu majlis tertentu ataupun majlis khas lah. Okey, contoh, kalau kenduri kahwin, apa yang menekankan dia? Nasi minyak ya. Apa orang kata, buah tangan ya, buah tangan macam kuih-kuih ke, telur pinang ke. Itulah contoh bagi majlis perkahwinan. Tapi pada gambar ni nampak tak? Banyak buah apple hijau, tapi tiba-tiba ada satu biji buah apple merah. Itulah satu penekanan kepada buah apple merah. Untuk orang kata lebih fokus lah, lebih menumpu kepada objek makanan tersebut lah. Okey, seterusnya pembahagian ya. Ia merujuk kepada hubung kait dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran seperti saiz, nombor, jumlah dan tahap ya. Prinsip pembahagian adalah penting, terutamanya
dalam menentukan saiz reka bentuk makanan dan pembungkusan itu sendiri. Okey, contoh yang paling mudah boleh kita cikgu bagi adalah Pizza Hut. Ya, pizza. Sebab pizza dia bulat, lepas tu dia bahagi siap-siap. Itulah ada namanya pembahagian, ya. Okey. Ada lagi 3. Okey, seterusnya kepelbagaian. Ia menunjukkan kepada aplikasi penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti dan juga idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Okey, maksud kepelbagaian adalah contohnya seperti donat. Donat rasa dia sama sebab tepung kan. Tapi dia punya topping tu, atas dia tu ada coklat, perisa coklat, ada perisa strawberry, ada perisa buah-buahan. Ya, ni semua orang kata kreativiti masing-masing, minat masing-masing. Macam cikgu suka kacang, bubur kacang kan. Dekat donat, atas donat tu ada letak coklat, letak kacang lagi. Boleh, tak ada masalah. Tu orang kata kreativiti, ya, untuk mempelbagaikan kepelbagaian yang terdapat orang kata topping, ya, di atas topping kuih donat tu. Okey? Boleh memurid? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Adakah cikgu terlalu laju tadi? Tidak. Tidak, ya? Boleh? Okey, kalau boleh kita teruskan lagi. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesatuan, ya. Kesatuan adalah gabungan elemen, ya, yang dapat membentuk imej, konsep ataupun idea yang sempurna, ya. Dan prinsip kesatuan diterapkan jadi sesuatu reka bentuk makanan dan pembungkusan itu lebih menarik. Okey, contoh yang murid-murid boleh lihat muffin lah, ya, kuih muffin, ya, kek muffin. Kan muffin dia terdapat kesatuannya pada warna tersebut, warna muffin lah. Kalau di buku teks, kalau dia pink, semua pink. Kalau dia coklat, semua coklat, ya. Itulah adalah contoh kesatuan bagi prinsip reka bentuk makanan dan pembungkusan, ya. Maksud di sini dia tak naklah kita punya kuih muffin tu jadi rojak. Jangan ini color kuning, ini color hijau, ini color hitam, biru. Jadi dia tak adalah prinsip kesatuan di situ. Ya. Yeah? Jadi inilah maksud bagi prinsip reka bentuk kesatuan. Okey, akhir sekali. Harmoni. Ya. Harmoni, ya. Ia adalah suatu reka bentuk yang dapat wujudkan gambaran ataupun emosi yang positif. Dan prinsip ini dalam reka bentuk makanan, ia berikan ketenangan dan kegembiraan kepada individu. Maksud harmoni, prinsip harmoni, maknanya pembungkusan ataupun makanan tersebut dia mempunyai unsur-unsur ataupun gambaran yang positif. Apabila kita lihat makanan tu, wah, kita dah semangat, kita dah naik, kita rasa wah, cikgu bersemangat, cikgu ceria. Apabila lagi-lagi bila kita makan kuih tu, rasa dah bertenaga sepanjang masa. Itulah maksud bagi prinsip harmoni, ya. Contoh yang cikgu boleh bagi adalah kuih baba nyonya, iaitu kuih lapis, merah putih. Itu yang tradisionalnya. Tapi dah diinovasikan, bolehlah macam-macam warna, nak merah ada, putih ada, hijau ada, kuning ada, biru ada, suka hati murid-murid, ya. Ni semua atas kreativiti dan inovasi murid-murid, ya. Kuih lapis pelangi, kan, kalau di buku teks tu, ya, kuih lapis pelangi. Itulah contohnya. Okey, baik. Kita punya prinsip reka bentuk pun telah pun habis belajar. Cikgu pun dah habis ajar. Jadi setakat ini murid-murid ada apa-apa soalan tak dengan cikgu setakat ni? Tak ada. Tak ada soalan? Betul. Betul, tak ada soalan? Cikgu. Boleh faham tak cikgu ajar tadi? Boleh, cikgu. Boleh. Okey.
apa nama tu, Kairina? Ya. Boleh tak tadi? Boleh. Faham? Faham. Okey, kalau faham, memandangkan sekarang sudah pukul 10.14. Jadi cikgu nak murid-murid pula terangkan kepada cikgu apa yang kamu faham. Kalau kata kamu faham pun tak cukup juga kan? Kena dengar, takut kamu faham yang lain kan. Okey, kalau macam tu cikgu nak dengar Kairina dulu. Tak apa, boleh wujudku teks. Ini hanya perbincangan saja. Okey, apa yang Kairina faham? Sebab kamu kata faham tadi. Kairina ke, Atika ke, Haikal ke, tak apa. Ini adalah sesi perbincangan, tak ada betul, tak ada salah. Kita sama-sama belajar. Cikgu cakap punya lama senyap ya. Kata faham, boleh. Cuba Haikal. Okey, kalau kata kamu segan, malu tak apa. Cikgu nak tanya kamu lah. Okey. Wujud konteks tau. Okey, buka muka surat 155. Okey, cikgu nak tanya, apakah itu prinsip reka bentuk? Okey, cuba jawab. Lelaki sekali je. Prinsip reka bentuk. Apakah itu prinsip reka bentuk? Prinsip reka bentuk ialah konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Okey, baik. Terima kasih Kairina, jawapan anda tepat. Tahniah. Okey. Soalan seterusnya. Terdapat berapakah prinsip reka bentuk? Ada siapa tahu? Ada 10 cikgu. ada 10 prinsip reka bentuk. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Sila nyatakan 10 prinsip reka bentuk. Sebut saja, sama-sama sebut tak apa. Okey, ada apa? Ada. Okey, cikgu bagi satu jawapan. Okey, 10 prinsipnya. Salah satunya adalah keseimbangan. Okey, lepas tu Kontras. okey, kontras. Lepas tu Pengulangan. okey, lepas tu Gerakan. Ringkasan. okey, pergerakan. Keringkasan. Okey, lepas tu penekanan. Okey, lepas tu pembahagian. Lepas tu Kepelbagaian. okey, lepas tu Kesatuan. okey, kesatuan. Last sekali. Harmoni. Okey, tahniah. Wah, murid sudah menguasai ya dan memahami ya prinsip reka bentuk. Okey, baik. Memandangkan murid telah tahu maksud prinsip dan prinsip-prinsip yang terdapat pada reka bentuk. Okey. Cikgu nak tanyalah lagi satu soalan. Ni soalan yang topik semalam ya. Maklumat. Ini murid-murid boleh buka WhatsApp sekejap lah. Jawapan ada di WhatsApp. Ya, 2 kuning ni WhatsApp. Okey. Maklumat apakah yang perlu ada pada lakaran? Dimensi. Baik, dimensi lagi? Bahan yang digunakan. Okey, betul. Lagi? Elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk. Dan lagi satu? Prinsip reka bentuk. Okey, wah, terbaiklah Haikal. Betul-betul sudah dapat menjawab jawapan dengan tepat sekali ya. Okey, bagus Haikal, bagus. Okey, last sekali lah soalan last ya. Okey, terdapat berapakah elemen reka bentuk? 4. Are you sure? 8. 8. Okey. Yang pertama garisan. Yang kedua Rupa. lepas tu Bentuk. lepas tu Warna. lepas warna Nilai. lepas nilai Ruang.
Ruang. Lepas ruang, Texture. texture dan Size. size. Okey, itu saja elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk. Kita yang telah belajar. Senang tak? Sebab ini adalah topik yang telah kita belajar pada tingkatan 1 dan apabila masuk tingkatan 2 kita belajar lagi sekali sebagai ulang kaji lah, ya. Tujuan kita belajar elemen prinsip ni adalah untuk kelas minggu depan, iaitu membuat lakaran serta menjustifikasikan reka bentuk makanan. Mengapa kita perlu belajar reka bentuk makanan? Kerana sekarang kan zaman ni kita lihat di televisyen, kita lihat di atas talian, ya, telah mengeluarkan, ya, pengusaha dan mengeluarkan pelbagai jenis makanan, ya, makanan dan pembungkusan dia. Jadi kita belajar topik reka bentuk makanan ni harapnya dapat membantu murid-murid, ya, memberikan idea kepada murid-murid ataupun ilham, ya, untuk ciptakan makanan yang lebih sedap ataupun menciptakan pembungkusan dia. Sebab sebagai contoh roti lah, ya. Roti kan kita boleh cipta pelbagai perisa, ya. Contohnya perisa vanila, coklat, ini dah ada pasaran, tapi kita mana tahu kita ubah. Ada perisa pisang ke, mangga ke, jagung ke, kan? Lepas tu kita dah ciptakan roti yang sedap tu dengan perisa baru. Lepas tu kita cipta lagi dia punya pembungkusan. Pembungkusan dia lebih cantik, lebih menarik, yang tak pernah orang tengok, kan? Itulah justifikasi, invensi yang harusnya kita belajar topik reka bentuk makanan. Okey? Baik. Sebagai kerja rumah, hari ini murid-murid hanya perlu membuat nota, ya. Nota bagi elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk. Tapi nota tu bukan saling bulat-bulat tau. Murid buat secara ringkas saja. Ringkaskan, ya. Cikgu tak nak saling bulat-bulat. Nanti kamu yang penat. Buat simple-simple, mudah-mudah, ringkas-ringkas dah. Macam buat satu rumusan, ya. Buat satu rumusan yang ringkas, ya. Okey. Boleh faham? Murid-murid? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Lepas kamu dah siap, seperti biasalah, ambil gambar dan tunjukkan bagi cikgu semak, ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Tak ada, cikgu. Betul tak ada? Kenapa terpadam pula?